Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faris bin Ishaq dan B0921110300. Kemudian kami akan membincangkan mengenai epistemologi. Epistemologi ini datangnya daripada bahasa Yunani. Perkataan epistemi membawa maksud pengetahuan dan juga logos membawa maksud hujah logik. Tetapi daripada segi bahasa, epistemologi ialah sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu pengetahuan, theory of knowledge. Dengan kata lain, ia membahas secara mendalam segenap proses untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Immanuel Kant hidup daripada 1724 hingga 1804, merupakan tokoh pelopor terhadap kajian dan batasan-batasan sesuatu ilmu di dalam fahaman ini. Immanuel Kant ini juga telah membawa rasionalisme dan juga empiricism, iaitu mementingkan sebab yang nyata dan juga pengalaman dalam sesuatu cabang ilmu lah, dalam sesuatu kajian ke ataupun teori. Dia menggalakkan sesuatu yang mempunyai sebab yang kukuh dan juga orang yang mempunyai pengalaman yang dalam bidang itulah. Aliran ini epistemologi menggalakkan kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Seterusnya ialah pelbagai teori tentang kebenaran. Perdebatan dalam epistemologi berpusat kepada 4 bidang. Satu ialah analisis sifat pengetahuan. Ia akan mencari jawapan yang dicari daripada persoalan. Sebagai contoh, soalan adakah manusia itu mampu mengenali segala perkara, ataupun adakah manusia mampu mencapai segalanya tanpa had dan batas, ataupun ianya bersifat mutlak. Nombor 2 ialah skeptisisme, iaitu keraguan. Dia akan membangkitkan persoalan di atas sesuatu kepercayaan. Apa yang kita percaya itu dia akan cuba untuk menimbulkan persoalan. Dia akan bertanya balik. Nombor 3 ialah sumber, kaedah, skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar. Dia lebih kepada macam mana kita cari jawapan kepada persoalan tadilah. Dia akan tanya kita daripada mana, daripada macam mana usaha kita dapatkan pengetahuan tu. Yang keempat, kriteria pengetahuan dan justifikasi. Dia kajian tentang tabiat pengetahuan, nature of knowledge. Setiap aliran boleh memberi jawapan yang berbeza. Elemen dalam epistemologi. Ia bermula daripada kepercayaan. Sebagai contoh, saya percaya yang lift boleh bawa saya naik ke atas dan turun ke bawah. Seterusnya, kepercayaan itu mestilah benar. Jadi memang betul lah, lift tu boleh bawa saya naik atas dan turun ke bawah. Dan akhir sekali, kepercayaan itu mempunyai justifikasi ataupun unsur yang bernas. Jadi punca lift tu boleh bawa saya naik ke atas dan turun ke bawah ialah daripada motor. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Syafiqah binti Muhammad Tarmizi. Nombor matrik saya B0921100025. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang teori koresponden dan teori koheren. Sekarang saya akan menerangkan tentang teori koresponden atau lebih spesifikasi
atau lebih spesifikasi ialah teori kebenaran kesepadanan. Teori ini bermaksud kebenaran sesuatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau kenyataan itu adalah sepadan atau serupa dengan apa yang terjadi di luar sana, iaitu hakikat yang terjadi di alam nyata tersebut. Sama ada hakikat itu adalah seperti mana yang digambarkan oleh pernyataan. Contoh satu pernyataan yang saya boleh berikan seperti sekarang hujan sedang turun dengan lebatnya di luar bilik saya. Ayat itu dianggap benar sekiranya hakikatnya adalah sekarang ini hujan betul-betul turun dengan lebat di luar bilik saya. Tetapi sekiranya ayat yang mengatakan bahawa hujan sedang turun itu tidak bersamaan dengan hakikat ataupun lebih senang untuk difahami, sekarang sebenarnya tak hujan pun, so ayat itu boleh dianggap palsu. Jadi di situ kebenaran bergantung kepada sama ada yang dinyatakan oleh ayat atau pernyataan itu adalah serupa atau bersamaan dengan hakikat yang terjadi di luar sana, terjadi sekarang. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran koresponden. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang teori kebenaran coherence atau lebih spesifikasi teori kebenaran keselarasan. Teori ini merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu benar atau palsu. Berbeza daripada teori kebenaran koresponden kerana di mana kebenaran pernyataan itu ditentukan dengan membandingkan apa yang dinyatakan oleh ayat itu dengan apakah hakikat yang terdapat di luar sana yang digambarkan oleh pernyataan tersebut. Jika ada kesamaan, maka ayat itu dianggap benar. Tetapi di dalam teori coherence ini berbeza sedikit kerana kebenaran sesuatu pernyataan itu ditentukan bukan dengan membandingkan ayat atau pernyataan itu dengan hakikat yang terdapat di luar sana. Tetapi di sini apa yang dilakukan adalah dengan kita menghubung-kaitkan dan mencari hubungan antara sesuatu ayat itu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya dan melihat sama ada terdapat konsistensi ataupun sebaliknya percanggahan di antara ayat-ayat tersebut. Satu contoh untuk lebih kita memahami seperti John adalah si pembunuh Michael. Okey. Ayat ini untuk menentukan sama ada ia benar atau palsu, kriteria yang digunakan di sini adalah dengan membandingkan atau mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya ayat pernyataan diberikan lagi, cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan di dalam pembunuhan itu. Jadi ayat ini sudah diterima sebagai benar kerana bukti ada menunjukkan bahawa ada cap jari John pada senjata yang digunakan. Seterusnya terdapat satu lagi kenyataan, iaitu saksi-saksi yang dipercayai berada di tempat kejadian melihat John adalah orang terakhir yang keluar daripada tempat kejadian. Jadi jika benar bahawa John adalah orang yang terakhir keluar daripada tempat kejadian, dan dari situ kita mempunyai konsistensi di antara ayat-ayat tersebut. Maka apabila kita mempunyai dua ayat yang berkait dan konsisten, yang pada mulanya terdapat cap jari dan kemudian terdapat satu lagi bukti. So dari situ terdapat konsistensi di situ. Jadi kenyataan yang menyatakan John adalah pembunuh itu boleh diterima sebagai benar kerana kita sudah ada dua kenyataan yang benar, dan dua kenyataan benar ini dispesifikasi atau lebih senang untuk kita fahami, ia konsisten. Dua-dua benar, dua-dua bukti yang benar. Jadi
Kat situlah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran coherence. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Muhammad Luqman bin Naznur. Saya akan membentangkan tentang teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal atau bermanfaat dalam kehidupan. Yang kedua, teori ini mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justru kebenaran bukanlah keutamaan. Yang ketiga, kepalsuan boleh dijemakan dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatisme adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Teori ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut perbezaan zaman. Yang kedua, idea atau penyataan tidak semestinya benar dan hanya berfungsi dalam keadaan tertentu sahaja. Yang ketiga, hanya mementingkan idea yang berguna walaupun idea tersebut palsu. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mujahid bin Amran. Saya akan menerangkan tentang epistemologi agama dan tradisi. Saya akan mengambil contoh tentang agama lain iaitu agama Hindu untuk dijadikan pengetahuan kepada semua. Maksud agama ialah kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Ilmu pengetahuan agama Hindu diperoleh sejak sejarah. Maksudnya agama Hindu yang dibahagi menjadi 3 zaman iaitu zaman Veda kuno, zaman Brahmana dan zaman Upanishad. Pertama sekali ialah zaman Veda kuno. Zaman Veda kuno ni datangnya bangsa Arya pada tahun lebih kurang 2500 tahun sebelum Masihi ke India dengan menempati lembah Sungai Sindhu. Bangsa Arya tergolong bangsa Indo-Eropah yang terkenal sebagai pengembara cerdas, tangguh dan terampil. Zaman ini penulis Wahyu Suci pertama Rig Veda, ajaran yang disampaikan melalui pembacaan perafalan syair-syair Veda secara oral iaitu dengan menyanyikan dan mendengarkan secara berkelompok. Kedua pula ialah zaman Brahmana. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendikawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adab hingga keagamaan. Munculnya kitab Brahmana sebagai bahagian dari Veda Shruti yang disebut Karma Kanda. Kitab ini memuat doa-doa serta penjelasan upacara korban dan kewajipan-kewajipan keagamaan. Brahmana yang bererti doa iaitu ucapan-ucapan sakti yang diucapkan oleh para imam atau Brahmana pada waktu berkorban. Yang ketiga pula ialah zaman Upanishad. Zaman di mana kehidupan masyarakat beragama lebih menekankan hal yang bersifat filosofis dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Ajaran bersumber pada kitab Upanishad. Ajaran Upanishad disebut juga ajaran rahsia yang ditulis di hutan. Seterusnya adalah proses masuknya agama Hindu ke Indonesia adalah melalui perhubungan dan jalur perdagangan. Berdasarkan penelitian sejarawan, agama Hindu telah ada di Indonesia sejak 130 sebelum Masihi. Terbukti dengan ditemukannya bekas kerajaan Salaka Negara. Terusnya adalah tradisi. Yang pertama sekali, tradisi merupakan suatu pola fikir, cara hidup hingga keahlian-keahlian yang diwariskan atau diturunkan dari generasi ke generasi di sepanjang sejarah peradaban. Kedua pula adalah manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya dan melaksanakan, maka usaha saintifik yang dilaksanakan jelas dilakukan sepanjang hayat. Yang ketiga pula ialah akal, budi, pengalaman. Kombinasi antara akal dan pengalaman institusi merupakan saranan yang dimaksudkan dalam epistemologi, sehingga adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Yang keempat pula adalah kesinambungan ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi terdahulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aida Basira binti Muhammad Talib. Nombor matrik saya B092110443. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai 8.2 iaitu epistemologi untuk kegunaan kehidupan.
Secara umum, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Kedua, epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dari filsafat dan ilmu murni sehingga ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang membenarkan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kreatif dan ilmu-ilmu mereka dipandang dari keyakinan, kepercayaan dan sistem nilai mereka. Selain itu, epistemologi penting bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap sekeliling mereka. Nilai tanggungjawab merupakan nilai yang amat penting dalam diri masyarakat kerana ia dapat memupuk keharmonian dalam kalangan masyarakat setempat. Manusia juga mempunyai tanggungjawab dengan Tuhan. Manusia sebagai hamba-Nya haruslah memastikan diri sendiri melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan dan meninggalkan segala perkara yang terlarang. Tuhan bukan sahaja mencipta manusia untuk hidup dan memenuhi hukum hidup ini. Namun, Dia menciptakan manusia untuk menyembah dan beribadah kepadanya kerana Dia adalah Sang Pencipta. Oleh yang demikian, manusia perlulah sedar kedudukan di dunia ini sebagai hamba Tuhan dan sedar tanggungjawabnya untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sudah terang lagi bersuluh, epistemologi memainkan peranan penting bagi melahirkan dan memupuk masyarakat bertanggungjawab bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk sekalian alam. Di samping itu, epistemologi juga penting dalam kehidupan untuk mendorong manusia sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Manusia merupakan makhluk istimewa kerana dikurniakan akal untuk berfikir. Menerusi akal fikiran, pelbagai perkara yang bermanfaat dalam kehidupan berjaya dicipta oleh manusia. Hakikatnya, berfikir merupakan sesuatu yang sangat digalakkan dan dipandang tinggi di sisi Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, merenung sesaat itu lebih baik dari ibadahmu setahun. Anjuran untuk berfikir, menganalisa dan mengambil pelajaran dapat diketahui daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Sebagai contoh, berfikir dengan menggunakan akal fikiran akan tercetus idea-idea yang bernas bagi menghasilkan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan seluruh alam seperti penciptaan kenderaan yang membolehkan manusia bergerak dengan pantas dari suatu tempat ke suatu tempat. Akhir sekali, epistemologi dalam kehidupan dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Ilmu pengetahuan seperti ilmu metafizik amat penting untuk mengkaji tentang alam semula jadi seperti yang digalakkan dalam Al-Quran. Metafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan mengenai hakikat, realiti, kewujudan dan dunia sebenar yang di luar alam biasa yang tidak diketahui dan tidak kelihatan. Contoh persoalan yang ditumpukan oleh metafizik ialah, adakah dunia wujud di luar minda? Jelaslah bahawa epistemologi amat penting bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam segala bidang supaya dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dunia. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang terakhir. Terima kasih. Saya Fardini merumuskan teori sains yang Islamik sebagai alternatif kepada sains sosial yang berada dalam tempoh krisis yang boleh dimulakan dengan meneroka konsep daripada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai asas epistemologi, ontologi dan aksiologi sains ilmu Islam. Kertas kerja ini diminta membincangkan tentang sudut pandangan sains mempunyai perspektif Al-Quran sehingga membolehkannya berlaku proses pengislaman ilmu Al-Quran dengan menerangkan perarakan itu disertai dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Difahami oleh Thomas Kuhn pada asasnya, realiti sosial dibina oleh cara pemikiran Talmud siasatan tertentu yang seterusnya akan menghasilkan cara mengenal pasti juga. Sekolah empirisme menjadi perintis John Locke pada tahun 1632 hingga 1704 menyatakan yang manusia dapat pengetahuan melalui pengalaman diri, bahawa manusia pada mulanya kosong ilmu, pengalaman manusia lah yang mengisi jiwa itu kosong dari ilmu itu, supaya manusia kemudian mempunyai pengetahuan. Teori ini dikenali dengan teori tabula rasa. Jadi, menurut empirisme, sesuatu yang tak boleh diperhatikan dengan panca indera bukan ilmu yang benar. Menurutnya, panca indera sangat penting dalam menimba ilmu, tetapi mesti diasah dengan eksperimen supaya kesilapan rasa boleh diperbetulkan dengan bantuan akal.
Dengan menyedari batasan akal dan dera, Bryson, salah seorang perintis dari sekolah empirisme, menggambarkan kebolehan dalam tahap yang lebih tinggi dimiliki oleh manusia, iaitu intuisi. Bagi pandangan beliau, intuisi adalah hasil penilaian kefahaman manusia yang tertinggi. Kebolehan ini boleh memahami sepenuhnya kebenaran dan komprehensif, kekal dan unik, sedangkan panca indera dan akal boleh sahaja menghasilkan ilmu yang tidak utuh. Bagaimanapun, sumber dan cara memperoleh ilmu secara bertiga kaitan, ilmu yang diperoleh melalui pemerhatian, ilmu dera, empirisme, ilmu yang diperoleh dari penaklukan, rasionalisme, maupun ilmu yang diperoleh dengan rahmat Allah SWT dalam bentuk hikmah, intuisi atau kasyaf. Kesemua sumber boleh didapati dalam Al-Quran. Mencapai ilmu ini, manusia yang bertindak sebagai subjek mesti membersihkan dan mensucikan hatinya melalui cara itu. Manusia akan boleh mendapat ilmu dan Allah sebagai rahmatnya secara langsung. Sekian, terima kasih.